InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita merendahkan diri kita kepada Allah dengan kita membetulkan syahadah kita, iman kita. Kita meluruskan akidah kita, kita meluruskan pemikiran kita, etikat kita yang berkenaan dengan keyakinan kita tadi bahawa Allah sahajalah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu, dan kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat meneruskan beristiqamah di atas jalan ini, insya-Allah. Jalan perjuangan yang hanya golongan-golongan yang benar-benar bersedia dengan izin Allah untuk dapat istiqamah, insya-Allah. Kita mulakan dengan kita membaca mengucap dua kalimah syahadah, untuk kita sama-sama membetulkan semula, mentajdidkan semula, memperbaharui semula syahadah kita, ikrar kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan keperluan pada pagi ini untuk meneruskan kehidupan kita. Dan mari sama-sama kita sekali lagi yang berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati kita. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi kita nak sama-sama ikatkan diri kita dengan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikatkan diri kita dengan kekuatan kasih sayang kita kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sehingga para mereka yang berjuang, para ulama kita, ulama yang ada, termasuklah Syekh Muhyiddin, iaitu Abdul Qadir Jalani, dan begitu juga dengan ulama-ulama yang ada di Nusantara, Syekh Ahmad Fatani, Syekh Yusuf Tok Kenali, dan juga dengan ustaz-ustaz dan imam-imam yang lain, guru-guru kita. Kita panjangkan kasih sayang kita pada mereka. Kita hadiahkan pada mereka itu satu perasaan bahawa kita ingin mengikuti jejak langkah mereka, kita ingin mencontohi mereka, kita ingin menjadikan segala perbuatan kita ini mencontohi mereka duduk di bawah
dan kebaikan yang Allah beri kepada mereka, insya-Allah. Pada hari ini kita akan menyambung menyambung lagi kalimah thayyibah yang kita bincangkan. Saya minta maaf hari ini mungkin saya tak boleh nak cakap macam biasa sebab Allah izin gusi wang sihat sikit. Tapi insya-Allah mudah-mudahan perkataan-perkataan saya boleh dipahami lah. Mungkin tak boleh nak buka sangat mulut ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, kita telah pun pergi kepada kalimah thayyibah yang ketiga. Apa kalimah thayyibah ini? Kalimah thayyibah ini ialah kita kata kalimah-kalimah zikir, kalimah-kalimah doa, kalimah-kalimah munajat, kalimah-kalimah syahadah, maknanya iman kita yang kita telah diberikan, yang telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diajar kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimah-kalimah ini adalah kalimah-kalimah yang ibaratkan pokok yang sentiasa berbuah, ibaratkan pokok yang sentiasa ada buahnya, yang sentiasa bermanfaat. Jadi selagi kita bersama dengan kalimah thayyibah ini, kalimah-kalimah thayyibah ini, maka selagi itulah insya-Allah kita di bawah rahmat Allah, di bawah perlindungan Allah. Kerana kalimah thayyibah ini adalah kalimah yang diajar oleh Allah, dan sebahagiannya diajar oleh Allah secara langsung melalui wahyu-wahyunya, dan sebahagiannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sinilah kita lihat kita telah pun berbincang ke kalimah thayyibah yang ketiga, kalimah istirja. Istirja ini ialah kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Kami adalah milik Allah. Kami adalah merupakan datang daripada Allah. Kami adalah milik Allah. Jadi inna lillah, kami adalah merupakan milik Allah, dan apa yang ada pada kami, pada kita adalah merupakan milik Allah. Kesihatan kita, kekuatan kita, keyakinan kita, fikiran kita, ilmu kita, dan amalan kita, anak-anak kita, keluarga kita, isteri kita, suami kita, begitu juga dengan segala yang ada dalam hidup kita ini, semualah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita dah bincangkan semalam sebahagian daripada pengertian inna lillah. Maknanya kita kata kita ni hamba Allah, milik Allah. Semua yang ada pada kita ni Allah punya. Allah punya betul ni, bukan Allah punya kita kata teori ni, bukan. Kita nak kena rasa Allah punya. Kita nak rasa, sebab tu bila kita boleh bangun pagi ni pun nak rasa Allah bagi kita bangun. Kita ada nyawa, Allah bagi kita nyawa. Kita ada kesihatan, Allah bagi kesihatan. Kalau kita tak sihat, sakit, maka Allah bagi kita kesakitan. Tu Allah juga yang punya. Semua sekali. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kami ini milik Allah. Kami ini kepunyaan Allah. Kami ini daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Semua kita akan menghadap dia. Semua kita akan menghadap dia. Maknanya bila Allah Taala memberikan kepada kita ni, apa yang ada pada kita di sini yang kita nampak sekarang ni, semua yang ada pada kita ni akan kembali pada Allah. Allah bagi pinjaman. Maknanya kita akan meninggalkan dunia ini, kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dihisap oleh Allah. Allah akan hisap kita. Allah akan balas kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita ganjaran-ganjarannya. Dan kemudian Allah SWT akan memberikan kepada kita keredaannya, mudah-mudahan. Jadi segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini, semuanya, tak kira lah sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, semua itu adalah merupakan sesuatu yang akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan ambil balik. Allah akan ambil balik. Jadi sebab itu digambarkan apa yang ada pada kita ni pinjaman sahaja. Badan ni Allah pinjamkan. Harta ni Allah pinjamkan. Kerja kita Allah pinjamkan. Anak-anak Allah pinjamkan. Suami isteri Allah pinjamkan. Rumah kita ni Allah pinjamkan. Segala yang ada pada kita, semua tu Allah pinjam. Segalanya Allah memberikan pinjaman, dan Allah akan ambil balik. Jadi kita nak rasa wa inna ilaihi raji'un itu, maka Allah akan ambil balik. Sebab itulah ketika mana kita mengucapkan kalimah ini,
apabila kita ditimpa dengan suatu yang digambarkan sebagai musibah, digambarkan sebagai musibah, kesusahan, bencana, perkara yang kita tak suka, maka ketika itulah kita mengucap inna lillah. Ini Allah ajar kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kerana Allah SWT menggambarkan dalam suratul Baqarah. Saya bacakan ayatnya. Suratul Baqarah ayat 155-156. Ini dasar kepada perbincangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ayat ini Allah gambarkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat. Jadi Allah Taala mengatakan wala nabluwannakum, dan sesungguh-sungguhnya kami akan menguji kamu. Allah akan uji kita. Allah akan test kita. Jadi hari ni ada orang dia dah lepas SPM. Lepas SPM bakar buku. Kenapa? Dia dah habis ujian. Ada orang dah lepas universiti, degree, lepas tu dia dah gembira. Kalau graduasi tu dia baling-baling dia punya topi dia tu kan. Ada orang lepas daripada degree ambil pula master, ada ujian pula ketika peringkat master. Lepas tu dia baling topi lagi. Lepas tu bila masuk pula peringkat PhD, PhD tak baling topi PhD mahal sikit kan. Baju dia pun mahal sikit, dia tak baling dah kan. Jadi kita lihat hari ni apabila seseorang itu belajar habis daripada pasal-pasal ujian tadi, dia rasa seronok sangat sebab dia telah melepasi ujian tersebut. Tapi nak sebut kat sini Allah gambarkan wala nabluwannakum, sesungguhnya kami akan menguji kamu. Apa yang Allah uji tadi antaranya bisyai'in minal khawf. Allah akan uji dengan ketakutan. Takut yang ada kita sekarang ni, dengan ancaman-ancaman pandemik lah, ancaman-ancaman ekonomi lah, ancaman makanan, ancaman kesihatan, ancaman semua ancaman. Malahan mungkin akan ada tangkapan-tangkapan, mungkin akan ada penganiayaan, mungkin akan ada kezaliman, malah mungkin akan ada dihalau kita daripada tempat kita, dirampas harta kita. Mungkin juga ada sampai peringkat pembunuhan, ditembaknya mati ataupun diseksa sampai mati. Maka Allah gambarkan wala nabluwannakum bisyai'in, maka kamu akan diuji dari segenap perkara minal khauf, daripada ketakutan. Jadi takut ni satu ujian daripada Allah. Jadi Allah bagi kita ketakutan ni satu ujian, bukannya satu yang biasa-biasa, satu ujian yang perlu pada persiapan. Wal ju' iaitu kelaparan. Lapar ni pun ujian. Ada masa kita akan lapar, kemarau, kita akan berhadapan makanan sikit, air sikit dan sebagainya. Wa naqsim minal amwal, dan juga akan diujikan dengan kekurangan harta benda kita mungkin diambil, dirampas, mungkin miskin, mungkin muflis, mungkin bankrupt. Wal anfusi was samarat, dan juga jiwa kita diuji. Perasaan kita diuji. Kita akan diuji dengan kesusahan. Macam mana nak berhadapan dengan kesusahan. Kita dia akan diuji dengan kasih sayang. Macam mana nak melahirkan kasih sayang. Kita akan diuji dengan kebencian. Kita akan diuji dengan kemarahan. Kita akan diuji dengan perasaan-perasaan lalai. Kita akan diuji. Wal anfusi was samarat, dan juga Allah akan uji kita dengan pertanian, buah-buahan, pokok-pokok yang kita tanam mati, tanam mati. Was samarat wa basyiris sabirin, dan beruntunglah, berilah kabar gembira, wa basyiril sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Allazina asabathum musibah. Allazina iza asabathum musibah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, takut, lapar, kemudian hartanya diambil, kemudian jiwanya ditekan, diancam, kemudian
harta bendanya ataupun tanam-tanamannya dihancurkan, sumber pendapatannya dihancurkan, dibuang kerja dan sebagainya, maka Allah gambarkan mereka itu beruntung kalau bersabar. Kalau sabar, untung. Sabar je menang. Lulus. Sabar ni lulus. Kemudian bila dia reda, maknanya dia mendapat kecemerlangan, reda. Radhiyallahu anhu. Allah gambarkan orang yang mendapat keredaan Allah. Jadi bila dia sabar, dia sabar tu maknanya dia lulus. Sabar ni lulus. Tahap lulus lah. 50, 60 kan. Nanti itulah. Reda 90 ke atas. 90%. Dan kemudian begitu juga bila dia memperbaiki diri dia, ikhlas, meningkatkan ikhlas dia, maka itulah balasan yang tidak ada, tidak ada sesuatu pun melainkan hanya Allah sahaja. Jadi di sini kita lihat, maka kita nak kena faham daripada ayat ini, Allah gambarkan kepada kita bahawa semua daripada kita ini akan berhadapan dengan musibah. Dan mereka yang sabar, siapakah mereka yang sabar? Mereka yang sabar tu allazina iza asabathum musibah, mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpakan kepadanya kesusahan, qalu, maka dia pun bercakap, inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, maka semua tu akan diambil oleh Allah balik. Allah bagi pinjam, Allah akan ambil balik. Nyawa Allah ambil balik, sakit, sihat Allah ambil balik, kaya Allah ambil balik, kerja Allah ambil balik, Allah bagi kat kita, Allah akan ambil balik. Wa inna ilaihi raji'un, semua tu Allah akan ambil semula. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan, pada pagi ini marilah sama-sama kita merendahkan diri pada Allah dengan serendah-rendahnya, sebab sebenarnya hebat kita macam mana semua milik Allah. Kita hebat, kita ada pelajaran yang tinggi. Hari ni orang nak banding-bandingkan, saya ni pakar sekian-sekian, saya ni pakar sekian-sekian, bandingkan dengan ilmu dia, orang lain dipandang rendah. Dan saya ni begini juga masyarakat kita kan, dengan harta yang banyak, berbangga-bangga, dengan wajah yang cantik, berbangga-bangga, dengan dia banyak buat kerja, dia bangga-bangga, saya lah yang paling banyak sekali buat kerja, saya yang paling banyak sekali, saya kalau tak ada saya tak jadilah benda ni. Jadi kita rasa semua tu kita punya. Kita rasa kita punya. Ni anak ni saya yang besarkan, kalau tidak dia tak masuk universiti. Ini isteri ni saya yang bagi dia nafkah dan apa sebagainya. Ini suami ni saya yang punya, isteri ni saya yang punya. Jadi kita rasa macam itu. Perasaan ni, ini saya yang punya. Semua Allah uji. Maka satu benda yang kita faham daripada ayat ini, nombor satu tuan-tuan dan puan, kita tidak boleh elak inevitable. Orang putih kata inevitable, satu yang tidak boleh kita elak. Apa dia? Musibah. Musibah kita tidak boleh elak. Kesusahan kita tak boleh elak. Ujian ni tak boleh elak. Memang itulah hakikat hidup di dunia ni. Dia akan berhadapan dengan ujian. Jadi tak boleh elak. Dia satu yang wajib pada kita. Kenapa wajib? Sebab Allah sebut tadi, Allah gambarkan semua orang akan diuji. Daripada ketakutan, daripada kelaparan, daripada diri dia sendiri, daripada harta-harta dia, daripada tanaman dia, tumbuhan dia, pekerjaan dia, sebagainya. Maka musibah ni adalah satu yang tidak boleh kita elakkan. Satu keniscayaan, kata orang-orang Indonesia, orang bahasa baku kita, keniscayaan tidak boleh dielakkan. Boleh saja berlaku bila masa saja. Mungkin hari ni mungkin berlaku. Sekarang ni mungkin kita tengah okey, relax, tak ada apa-apa, tengah tenang-tenang, tengah rehat-rehat, tiba-tiba lepas ni musibah datang, terbakar rumah, terbakar rumah. Begitu juga kita tengah naik kereta mahal, beli kereta sampai 500,000, 300,000 kita beli kereta kan. Bawa sedap, bawa sebagainya, dengan tiba-tiba Allah izin aksiden, musibah. Dan dia boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Dia boleh berlaku kan waktu bila saja, di mana sahaja, di mana pun dia boleh berlaku. Dalam keadaan apa dia boleh berlaku, itu musibah. Jadi kita kena ada satu keyakinan dalam hati kita, dalam pemikiran kita, bahawa musibah itu adalah sebahagian daripada hidup kita.
yang Allah akan bagi kepada kita, musibah, benda yang kita tak suka, bencana. Jadi kita kena ada perasaan tu dalam hati. Inilah al-iman, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita berhadapan dengan kesusahan, kepayahan, maka kita tahu itu sebahagian daripada hidup. Siapa yang bagi susah tu? Siapa yang bagi payah? Allah. Allah yang bagi. Kenapa Allah bagi? Untuk nak uji kita, sabar ke tak sabar. Apa tanda sabar? Kita yakin saya ni milik Allah, saya ni daripada Allah, saya milik Allah, dan semuanya Allah akan ambil semula. Jadi sebab itulah yang pertama sekali tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, bila kita baca ayat ini, kita kena faham. Bila kita tengok rumah kita, kita sayang kat rumah kita. Bertahun-tahun, puluh tahun, ratus tahun kita beli rumah kita, kumpul. Ratus tak lagut, puluh tahun ya. Puluh tahun kita kumpul duit nak beli rumah. Ada orang tak ada rumah sampai sekarang. Ada orang tak ada apa-apa sampai sekarang. Tapi apa yang dia ada? Badan dia, tubuh badan dia, dia ada. Apa dia ada? Kereta dia. Apa dia ada? Anak-anak dia. Apa dia ada? Jadi semua yang ada pada kita ni, termasuk perasaan kita, termasuk pemikiran kita, maka semua yang kita sayang, kita suka ni, kita kena prepare. Allah kata apa? Semua akan diuji. Wala nabluwannakum bisyai'. Semua akan diuji. Allah akan uji kita dengan ketakutan. Ini musibah. Dengan kelaparan. Jadi maknanya kalau kita boleh makan hari ni, kita kena syukurlah kat Allah, hari ni aku boleh makan. Ada orang tak ada makanan, kebuluh sampai bunuh diri kan. Baik. Jadi yang pertama sekali, akidah seorang beriman ialah apabila dia tengok nikmat yang Allah bagi, dia rasa nikmat daripada Allah, dan dia tahu nikmat itu Allah akan ambil semula. Mata yang boleh melihat, Allah akan ambil mata kita. Hidung yang boleh membau, mencium, boleh, akan Allah ambil nanti. Lidah kita, ni saya nak cakap pun payah sikit lah, Allah izin. Allah izin. Gusi sakit. Bukan sakit apa ni, baru lepas berlaku, buat sedikit operasi semalam. Jadi sakitlah juga, tapi itu Allah punya, Allah uji. Saya minta maaf lah kalau cakap kurang betul sikit, sebab dia masih sakit. Dan sebab kat sini tuan-tuan, semua Allah uji. Jadi bila kita tengok diri kita, tengok rumah kita, tengok semua nikmat kita ni, pelajaran kita, kehebatan kita lah, kebaikan kita, semua tu Allah akan uji. Dan ujian itu suatu yang datang bila-bila masa dia boleh datang. Dia bukan ikut kita. Ya Allah, kalau boleh nak hujung tahun baru uji aku. Nak sakit ke apa, masa aku hujung tahun ni ada cuti panjang sikit. Ya Allah, kalau boleh uji aku dengan miskin masa tahun depan. Tahun ni aku nak prepare sikit. Tak ada. Allah tak bagi. Ni dia punya apa? Bidang kuasa Allah. Allah yang maha berkuasa. Dia Tuan punya kita. Dia boleh bagi ujian bila-bila dia nak bagi. Jadi ini akidah. Ini akidah orang beriman. Jadi bila dia faham yang itu, maka jadilah innalillah wa inna ilaihi raji'un itu satu kalimah yang membawa ketenangan pada dia. Membawa ketenangan sebab dia tahu tu Allah bagi, Allah jadikan kita semua ni Allah punya. Baik. Dan sebab itulah dikisahkan dalam satu hadis muttafaqun alaih, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui sebuah kuburan. Kemudian ketika dia lalu itu adalah Nabi melihat seorang kubur, seorang ibu sedang menangis. Seorang ibu sedang menangis, seorang perempuan sedang menangis. Dia menangis sebab anaknya baru meninggal dunia. Anak dia baru meninggal dunia. Jadi Nabi jalan-jalan tengok ada seorang ibu tengah tutup muka dia, tengah menangis dekat kubur anak dia. Anak dia baru meninggal. Anak dia sayang. Siapa tak sayang anak? Kemudian Rasul pun mendekati ibu tersebut, dan kemudian Rasul pun bersabda kepada ibu tadi, wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Macam itu. Jadi Rasul kata apa? Bertakwalah wahai ibu dan bersabarlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis saja, menangis. Maka apa ibu tu jawab? Dia tak perasan tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, menjauh kamu, pergilah kamu. Kamu pergi daripada aku. Kerana kamu tak tahu musibah apa yang menimpa aku. Engkau tak tahu sebenarnya apa musibah. Jadi kita ingat mungkin anaknya mati, mungkin anak itulah yang
yang membagi cari rezeki kat dia, yang bekerja, yang jaga dia, yang apa semua, dia sayang ke anak dia, anak dia baik kan. Jadi dia rasa kehilangan sangat anak dia. Maka dia kata, jauhlah kamu, pergilah dari sini. Kamu tak tahu apa musibah. Dia marah Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal tak perasan dia Rasul salam. Maka Rasul pun meninggalkan kumpulan tu. Dia pun tinggalkan ibu tadi tu. Dan ibu tu tidak tahu bahawa yang diusir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang keliling tengok kata, kau ni kenapa buat macam itu? Tu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu kan Rasul. Kau pergi halau Rasul ni. Sebab terlalu emosi sangat sampai dia halau Rasulullah sallam. Kita ni bila emosi ni kadang-kadang kita boleh hilang, judgement kita hilang bila kita terlalu marah, sedih kan. Judgement kita ke rasional kita hilang sebab kita tengok emosi kita tu, kita tengok emosi. Jadi kita tanya, Rasul Ta'ala dihalau. Ibu tadi dia tak perasan lah. Maka ibu tadi bila dia tahu saja Rasulullah SAW tadi, ibu tadi pun bangun terus berlari, lari kejar Rasul, berlari kejar Rasulullah SAW, sampailah ke rumah Rasulullah SAW. Sampai ke rumah, Rasulullah jalan jauh dah sampai rumah dah. Maka dia pun minta izin nak jumpa Rasulullah SAW. Maka dia berkata, ya Rasulullah, aku minta maaf, minta ampun ke Allah, minta maaf ya Rasulullah, minta maaf, aku tak tahu engkau tadi ya Rasulullah yang tegur aku. Menangis dia, dah sedih hati, anak dia meninggal dunia. Tengok dia pula marah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik di dunia kan. Jadi dia kata, mohon maaf ya Rasulullah, aku tak tahu engkau tu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, dengar sabda dia. Rasulullah tak marah dia. Dia kata, sesungguhnya kesabaran yang sangat diperlukan adalah ketika ditimpa musibah yang pertama. Ini hadis ni penting. Hadis daripada Bukhari dan Muslim. Jadi maknanya hadis ini menunjukkan kepada kita musibah tu banyak musibah. Kan? Mungkin kita jatuh basikal masa kecil-kecil dulu. Mungkin kita kena langgar apa-apa. Saya ingat saya masa kecil-kecil dulu nakal, masa kecil-kecil nakal, panjat sana panjat sini. Kat rumah saya tu dia ada buat macam buat perumahan lah, rumah flat, duduk polis, anak polis di polis depo tu, di FRU. Jadi dia ada mesin air, mesin yang macam motor tu boleh nak ambil air ke apa daripada bawah naik ke atas, tingkat atas lah, simen ke apa ke gitu kan. Saya pergi main kat situ, main, kita pun onkan mesin tu. Budak-budak masa tu, saya ingat sekolah rendah lagi kot agaknya. Main, tiba-tiba saya pun tengok dia punya belt tu kan, belt tu pusing naik tu. Saya pun pegang belt tu, tiba-tiba tangan saya melekat kat belt tu, semua tersepit dekat ni jari ni lah, tersepit dekat motor tu. Jadi belt tu masuk dekat dia punya puli tu kan, tersepit. Jadi mesin dia tersetak, dia terdiam lah, start ni kan. Saya ingat nak lenyek bagi kan, tak boleh, tak lepas. Kemudian lepas tu nak tarik belakang tak boleh, ke depan tak boleh. Saya pun tutup. Sakitnya luar biasa masa tu. Saya pun cakap pertama kali dalam hidup saya minta tolong. Itulah saya ingat ni sejarah minta tolong kat orang. Tersepit, saya seorang-seorang itu main nak dekat-dekat. Masa tu bulan Ramadan. Masa tu nak buka puasa, baru lepas tolong mak buat air soya, kacang soya, air soya bean. Direbus air soya bean, perah apa, baru lepas tolong mak buat air soya nak buka puasa, untuk buka puasa. Kami tak beli, kami buat sendiri air soya. Buat semua. Jadi tersepit, nak tarik tak boleh, nak angkat tak boleh, semua tak boleh, sikit dah, kita dah tak kuat. Nak on tu tak boleh lepas. Kalau off nak tarik tak boleh, tak tahu nak buat apa. Saya pun menjerit, tolong. Itu masa tu. Yang saya nampak seorang pakcik, ada seorang pakcik masa tu, agak jauh juga, 50 meter ada lebih kurang, dia tengah mencangkul masa tu. Ada kat satu tempat dia cangkul. Pakcik, tolong. Pertama kali saya sebut. Pertama kali saya sebut minta tolong kat orang. Sebelum ni kita sebut tolong baca dalam buku kan, tolong. Perkataan tolong kan, tolong. Dia datang. Kenapa? Ni anak siapa ni? Dia kata. Lepas tu tengok, kenapa ni tersepit. Pakcik tersepit. Pakcik tu nak buat macam mana pun tak boleh lah. Dia putuskan, dia putuskan kabel tu. Habis rosak kabel tu. Dia putuskan tempat dia belt tu.
Dia putuskan baru terkeluar. Tangan saya ni leper, jadi leper. Kan? Jadi leper kan? Macam tu. Heboh lah semua orang. Oh, ada orang tangan leper je kan. Mak saya pun sama-sama kecoh. Akhirnya ambil ambulans pergi hospital. Leper lah saya rasa tu. Duduk kat hospital gitu sakit kan. Masa tu saya ingat kan, mak saya bawa air soya bean yang saya buat tadi dengan dia tu. Terus dia bagi minum, batal puasa. Mak saya dah ni kata kena minum air ni. Dia tengok kita dah panik. Tangan dah jadi leper, nipis je tangan yang sebelah tengah ni, nipis je. Kan. Dia kata habislah tangan kena potong lepas ni kan. Ini musibah yang saya ingat lah. Musibah yang saya ingat yang tak pernah saya lupa sampai sekarang saya ingat kan. Pertama kali kan saya minta tolong kan. Tu satu. Tapi itu belum musibah berat sebab masih kecil-kecil kan. Lepas tu musibah yang besar. Jadi sebenarnya kita ni dalam hidup kita ni akan berjumpa dengan musibah. Banyak musibah kecil-kecil. Ini kecil lah ni sebab saya boleh senyum lagi kan. Jadi musibah besar sampailah besar. Musibah saya kata kalau saya sendirilah, saya rasa paling banyak ujian yang paling besar sekali lah ujian keluarga. Paling besar sekali. Ujian dengan keluarga. Itu paling besar. Dan Nabi pun gambarkan ujian kita dengan family kita paling besar. Dengan keluarga. Jadi nak sebut kat sini, Nabi kata apa? Sesungguhnya kesabaran yang sangat diperlukan ketika ditimpa musibah yang pertama. Maksudnya ialah apabila kita ditimpa bencana, musibah, masa tu kita faham itu musibah dan kita boleh sabar. Kita boleh sabar dengan musibah tersebut. Kita boleh sabar dengan musibah tersebut dan kita pun mencari Allah dalam musibah itu. Itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tengok dalam hidup kita ni ada tak kita hadapat musibah dan musibah itu besar dalam hidup kita dan kemudian musibah itu menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita boleh bersabar. Maksud sabar ni kita boleh tahan, boleh terima dan kita boleh mendekati Allah. Itu maksud sabar. Jadi kalau kita boleh terima musibah yang besar dan kita boleh sabar tadi, maka kata Nabi SAW, itulah kesabaran yang sangat diperlukan oleh kita, kerana lepas tu musibah-musibahnya kita dah ada persiapan. Maka hadis ini jelas, ini para ulama mentafsirkan hadis ini jelas bahawa musibah yang sangat berat adalah musibah yang pertama kali, di mana pada ketika itu kita tidak ada persiapan langsung. Kita tak sangka musibah itu berlaku pada kita. Musibah itu berlaku pada kita. Kita tak sangka kita akan mengalami bencana, mengalami nasib itu. Maka musibah inilah yang sangat besar kerana memerlukan kesabaran yang ekstra, yang luar biasa. Biasanya kita menghadapi musibah pertama ini adalah musibah yang paling susah, maka selepas itu musibah akan jadi sikit kecil. Jadi macam mana kita nak menghadapi bencana itu, musibah itu dalam keadaan kita ni boleh bersabar, teringat kita ni daripada Allah dan kita akan kembali pada Allah, kita mendekati Allah. Musibah tu the first musibah yang kita boleh hubung dengan Allah. Kalau musibah tak boleh hubung dengan Allah, kita lalai. Itu tak ni kita mungkin kita mohon meratap, kita menangis, kita buat satu yang bodoh, kita buat satu yang tak masuk akal masa tu kan. Tapi bila musibah tu pertama kali kita berhadapan dengan musibah yang kita kata besar, tapi kita boleh sabar, kita boleh dekatkan dengan diri Allah. Itulah musibah yang pertama. Lepas daripada itu kita berhadapan dengan musibah, kita dah rasa ringan, tak ada apa dah, rasa boleh menghadapinya. Jadi inilah digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ni Maha agung. Dia sayang kat kita. Dia bukan bagi musibah tu supaya kita jadi tak elok. Tak, dia bagi musibah supaya jadi elok. Dia sebenarnya, kita lihat sini hakikat musibah itu, apa yang Allah uji? Allah uji hati kita. Bukan Allah uji hilang kereta, bukan Allah uji hilang duit, bukan Allah uji hilang kesihatan, bukan Allah uji hilang keluarga, bukan Allah uji hilang yang kita sayang, tetapi sebenarnya Allah uji perasaan kita yang ada ke hati tu. Ketika kita tertimpa musibah, masa tu di mana hati kita? Adakah kita boleh bersabar, kita boleh redha dan kita boleh tenang dengan ikhlas, ataupun kita
kan? Jadi orang yang tidak rasional, jadi orang yang tidak boleh bersabar. Maka sebenarnya hakikat musibah itu, hakikat bencana itu nak uji perasaan kita. Ini kita nak tengok perasaan kita. Hakikat nak menguji perasaan kita. Maka tidak ada musibah bagi orang yang beriman. Tidak ada musibah bagi orang beriman yang diberi oleh Allah untuk tujuan menghancurkannya ataupun tujuan untuk menyalahkannya. Allah tidak akan menyalahkan orang yang tertimpa musibah walaupun orang itu menempuh jalan yang salah. Jadi Allah bagi musibah bukan sebab Allah nak salahkan kita, sebab Allah nak membinasakan kita, menghancur. Bukan. Orang beriman, Allah bagi musibah, maka dia akan sedar. Kalau dia buat salah pun, dia akan istighfar. Kemudian akhirnya dia akan mengadakan pembaikan. Itulah kelebihan musibah. Yang musibah ni satu nikmat. Satu nikmat. Dan di sini kita lihat, kan? Maka Allah SWT hanya ingin supaya orang beriman itu memperbaiki diri dia, mengislah diri dia, kan? Mengislah diri dia. Maka ada 4 sasaran musibah itu. Musibah ni ada 4 sasaran. 4 sasaran. Dia sasaran ni Allah nak, apa yang Allah nak tengok? Hati. Ketika kita berhadapan dengan musibah, Allah nak tengok hati. Tapi ada 4 bentuk ujian sasaran. Yang pertama sekali, musibah yang menimpa jasad kita, jasmani, fizikal. Fizikal jasmani kita. Kita sihat, kita kuat, kan? Kemudian tiba-tiba, kan, kita yang sihat, yang kuat, jasad kita yang fit sebagainya tu, dulu boleh bersilat, boleh lompat, boleh pusing sana, lari, naik atas turun tangga, tak apa, kan? Dulu boleh main bola, dulu boleh main rugby, dulu boleh main macam-macam lah, kan? Kalau main takraw tu, lipat dengan net sekali terlipat, kan? Semua kita boleh buat, kan? Ini fizikal kita. Maka sasaran pertama ujian musibah itu ialah pada fizikal. Kita rasa seronok dengan jasad yang elok, tidak ada gangguan. Tetapi apabila Allah bagi sakit, Allah bagi sakit kat kita, maka pada ketika itu kita rasa tak best, tak sihat, kita rasa susah, kan? Contoh-contoh jalan-jalan, kan, terantuk kepala kita kat tiang, terantuk ke tiang, pum, Allah tak nampak tiang ni, kan, terantuk, kan? Ataupun kita terpelecuk, kan, kaki kita, takut. Saya banyak kali terpelecuk, terutama masa main bola tu, kan, terpelecuk. Ataupun tersandung, berlaga, tersandung dengan kayu, batu, kan, jatuh dan sebagainya. Itu musibah. Jadi musibah pertama, musibah jasad. Jadi bila berlaku sesuatu pada jasad kita, apa yang Allah nak tengok? Allah bukan nak tengok jasad kita tu sakit ke tak sakit ke macam mana. Allah nak tengok hati kita sabar tak sabar. Sabar tak? Pening kepala, migraine, sakit kanser, leukemia, sakit macam-macam sakit lah kalau sebut hari ni, kan. Nombor 1, Allah bukan nak uji yang sakit tu sebenarnya, tapi Allah nak tengok hati kita, macam mana kita boleh redha tak, sabar tak, ataupun kita komplain, ya Allah, aku ni dah exercise, aku dah makan, aku ikut semua sunnah Nabi, tapi kenapa engkau bagi sakit? Kita komplain ke Allah. Jadi main hati tak sabar. Yang kedua, musibah yang menimpa keluarga yang disayangi, keluarga kita. Sebahagian daripada hidup kita adalah keluarga kita, family kita, dan anak-anak kita, suami, isteri kita. Kadang-kadang Allah bagi musibah. Musibah apa? Mungkin kehilangan dia, kematian orang yang kita sayang. Mungkin musibah dia sakit, anak-anak kita sakit. Mungkin juga anak-anak kita terlibat dengan benda-benda jenayah, contohnya dadah ke, terlibat dengan sesuatu yang kita tak suka, yang masyarakat menghina, dan sebagainya lah. Jadi keluarga kita sudah tentu kita tak tenteram, kita rasa susah hati, kan. Suami tak balik-balik, suami tak balik-balik, macam mana ni, kan? Musibah lah. Kalau balik tak tahu kat mana dia pergi. Kalau kita boleh nampak dia, tak apalah, kan. Itu tak musibah lagi, tak balik-balik, kan. Tak tahu, hilang, gaib ke mana, tak tahu. Isteri sama juga, kita mengalami perasaan tertekan, isteri tak balik-balik, tinggalkan anak, contohnya lah. Ini hari ni, ada pada hari ni, kan. Ataupun anak kita sakit, ataupun meninggal dunia orang yang kita sayang. Ini musibah. Jadi Allah SWT bagi orang beriman, Allah bagi musibah keluarga tadi, dia bukan hanya melihat apa yang dia tu, dia nampak apa? Hati dia. Allah nak tengok hati kita. Kalau hati kita sabar, maka luluslah ujian tu, alhamdulillah.
luluslah. Lulus. Ujian, kan? Ujian. Kan? Baik. Kemudian yang ketiga ialah musibah kita menimpa kepada harta, sesuatu yang kita miliki, harta yang kita sayang, yang menyebabkan kita mendapat kesempurnaan nikmat hidup tadi. Kita bekerja siang malam sebagainya, tiba-tiba harta kita kena curi, tiba-tiba kita kena buang kerja. Ini musibah dari sudut harta kita. Pun nak tengok juga, kita dibuang kerja. Ni sekarang musim Covid ni kan, PKP, ramai orang kena buang kerja. Allah bukan nak tengok kita hilang kerja tak kita, tapi Allah nak tengok hati kita tu. Kemudian musibah yang menimpa pada harga diri kita, kehormatan. Ada orang dimuliakan, ada manusia dimuliakan oleh Allah SWT. Ingin dimuliakan, rasa nak dimuliakan. Pasti tidak rela jika kita dipelecehkan, dimalukan, dicela di hadapan khalayak ramai, difitnah. Difitnah, dia mengumpat, kita tak tahu yang difitnah, kan? Perbuatan yang keji. Jadi ini berlaku. Yang sekarang ni lagi nampak sangat, kan? Saya dapat satu nasihat daripada seorang sahabat. Dia kata, "Assalamualaikum sahabat," dia kata. Sesungguhnya janganlah kamu bersama-sama dengan anti vaksin. Janganlah kamu memperjuangkan mereka yang menolak vaksin. Ni saya dapat mesej baru lagi lah. Sesungguhnya saya sayang dengan kamu. Maka akibat daripada itu kamu sedang dicela sekarang. Kawan-kawan cela sekarang ni. Padahal kamulah orang yang paling dihormati. Awak mana sahabat-sahabat saya, kawan-kawan menghormati, kan? Tapi sekarang ni cela, dia petikaikan saya macam-macam lah dia kata. Ada PhD, tak ada PhD, ada tauliah, tak ada tauliah. Ini ada kemahiran, tak ada kemahiran. Sekarang kamu sedang dijatuhkan. Dia sebut itulah. Jadi dia sayang kat saya. Dia kata sedang mencela. Sedang dicela, dia kata gitu, kan. Dia kata kepada dia, "Alhamdulillah, terima kasih atas kasih sayang yang saudara rasakan dalam hati itu. Terima kasih kerana sayang kat saya. Saya tak ada apa-apa pun." Kemudian insya-Allah, moga Allah permudahkan segala urusan. Itu je lah dia jawab. Tak tahu nak jawab apa, kan. Moga Allah permudahkan semua urusan kita. Jadi nak sebut sini, kadang-kadang kita akan ditipu dengan orang mula cela. Kalau kita tak buat apa-apa, senyap, orang tak kacau. Tapi bila kita mula cakap-cakap benda yang melawan arus ni, orang kacau, kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama kamu, pangkat kamu, jawatan kamu, kan, segala yang kita kata kemuliaan yang ada kepada seseorang itu pun Allah akan uji juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun Allah uji hebat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam dicela. Muhammad ni tukang sihir lah, Muhammad ni orang gila lah, Muhammad macam-macam. Ya, dicela, dihina, apa kita kata, diburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik itu bukan fitnah, apa lagi kita, kan. Jadi sebab tu Allah akan uji kita dengan mula mungkin ada saudara kita, keluarga kita mula boykot. Ni mula boykot. Kan, boykot kita, boykot kita, mak ayah kita boykot kita sebagainya. Sebab mungkin ada benda yang ada pada kita yang tak sama dengan mereka. Mungkin mereka nak ikut arus, mungkin kita nak tak sama dengan arus. Jadi ini adalah musibah. Jadi macam mana musibah tu, di mana Allah tengok kita? Bukan Allah tengok kita bila kita lawan balik dia, bila kita nak dapatkan kemuliaan semula, bukan. Allah tengok sejauh mana hati itu sabar. Hati sabar tak? Kita Allah kena boykot dengan keluarga kita. Kita kena boykot dengan kawan-kawan kita. Kita kena boykot semua orang pandang hina kita. Itu semua tu orang-orang yang tak betul lah, sebagai katalah macam-macam kan, fitnah sebagainya. Kan, hati kita boleh sabar. Boleh sabar. Orang bagi kita marah, kita boleh sabar hati kita. Sabar itulah maknanya kita tahu kita daripada Allah. Aku ni milik Allah, dan hanya kepada Allah aku akan pergi. Jadi sebab itulah banyak musibah-musibah yang ada di atas muka bumi ini, antaranya 4 sasaran tadi. Tetapi daripada 4 sasaran itu, yang paling besar sekali musibah dalam dunia yang paling besar ialah musibah kematian. Mati itu musibah paling besar lah. Kenapa musibah paling besar kematian ini? Kerana itulah, kematian itu kita tak tahu kita nak husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, tak tahu. Kita mati baik ke mati buruk, yazbillah min zalik. Janganlah ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada su'ul khatimah.
Jadi kematian itu ada sakaratul maut, sakit. Sakit mati ni. Jangan ingat mati tak sakit. Mati dalam keadaan iman, kata Piramli. Tak sakit ke? Boleh senyum. Senyum bukan tak sakit. Sakit. Orang mati syahid. Saya jumpa tengok orang mati syahid. Kawan-kawan saya depan mata saya 10 orang mati meninggal dunia, mati syahid depan mata, datang kapal 9 orang, lepas tu 10 orang lepas tu. Saya tengok kawan-kawan yang mati syahid di Gaza. Di Gaza kawan-kawan yang syahid yang berjuang ni syahid kawan-kawan. Ada yang di Syria memang pertahankan kampung dia syahid. Jadi tengok wajah-wajah mereka tersenyum. Adakah tersenyum tak sakit? Sakit. Tetapi kegembiraan hati dia, ketenangan hati dia, keimanan, keyakinan dia, balasan yang Allah beri pada dia, kekuatan tadi menyebabkan dia boleh tersenyum. Sama macam kita. Allah bagi kita ujian, sesuatu ujian, kan, jasmani ke, keluarga ke, harta ke, ataupun kehormatan, kemuliaan ke. Allah uji kita dengan ujian-ujian tersebut. Maka pada masa itu adakah kita boleh tersenyum? Macam orang mati syahid tersenyum. Boleh tak senyum? Tersenyum apabila kita tahu ujian ini daripada Allah. Allah sedang uji aku. Aku ni sedang dihina oleh makhluk. Adakah aku mencari kemuliaan pada makhluk? Adakah aku mencari supaya orang memuliakan aku? Itu orang yang takbur, orang yang sombong, orang yang riak. Jadi kita bukan mencari kemuliaan pada manusia. Kita bukan mencari harta. Aku sedang diuji dengan harta, dengan pekerjaan. Dibuang kerja. Harta tak ada. Adakah itu menunjukkan bahawa kita orang yang kita pun rasa down sangat sebab harta tak ada? Kita mencari harta, bukan. Kita bukan mencari harta. Allah tengok hati kita. Sabar tak? Engkau boleh terima tak ujian aku ni? Engkau boleh redha tak? Engkau boleh sabar tak hati ni? Boleh tenang tak? Boleh meningkatkan keikhlasan tak? Jadi sebenarnya sabar, redha, tumakninah, sakinah, tenang akan meningkatkan ikhlas kita. Ikhlas akan mendekat kita semakin beribadah, semakin kuat, bukan makin jauh, semakin lemah, semakin kuat berjuang. Sebab Allah perintahkan kita berjuang. Allah perintahkan kita menegakkan Islam. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, maka semakin kuat ibadah. Lagi kuat ujiannya, musibahnya, lagi kuat ibadah. Lebih kuat kita mengabdikan diri kepada Allah. Inilah hakikat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini satu senjata kepada orang beriman. Satu senjata kepada orang beriman. Sebab tu Allah gambarkan di dalam Al-Quran ayat yang saya baca tadi tu, kan? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril mu'minin wa basyiris sabirin. Allah akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan harta yang hilang, dengan jiwa kita, perasaan kita, dengan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman kita, pertanian kita, pekerjaan kita tu. Maka beruntunglah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia? Allazina iza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila ditimpakan kepadanya musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia orang yang merasai dia milik Allah, dan dia orang-orang yang merasai bahawa semuanya Allah akan ambil semula. Jadi apabila kita boleh kembalikan diri kita kepada Allah ketika kita berhadapan dengan musibah ini, dengan kita mengucapkan kalimah istirja' ini, kalimah ini, kita pegang kalimah ini. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita menghadapi kesusahan ni, musibah, kita pegang. Inilah kalimah kita nak pegang ni. Inilah kalimah kita nak pegang. Maka apabila kita menyedari akan hakikat ini, maka kita mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, maka ketika itu dada kita akan lega. Dada kita akan lega. Kita akan rasa redha pada Allah. Kita akan meningkatkan lagi ikhlas kita. Kita melepaskan perasaan kita yang benci, perasaan tak suka, perasaan sakit tadi. Kita buang jauh-jauh rasa kesal kita sebab berhadapan dengan musibah itu. Allah izin. Maka kita pun kuburkan
perasaan benci, perasaan dendam. Kita menghilangkan perasaan menyalahkan diri sendiri. Jangan kita salahkan diri sendiri. Memanglah kita kena baiki diri kita, tapi jangan kita sampai menyalahkan diri kita sampai kita tak boleh buat apa. Kan? Kita menyalahkan orang lain, ataupun kita salahkan orang. Timbul satu musibah, salahkan orang. Dah, Allah nak uji sabar tak sabar. Allah bukan nak suruh kita salahkan orang ini, salahkan orang tu. Bukan Allah nak ujikan salahkan diri kita. Bukan nak Allah nak uji kita supaya kita boleh dendam kat orang. Ini dia lah punya pahan ni, dia lah punya sebab ni. Maka kita benci dengan dia, marah kat dia, dendam kat dia. Kita nak kena buang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ni milik Allah, saya ni milik Allah. Apa yang ada pada saya semua akan Allah ambil semula. Allah ambil semula. Maka ketika itu kita melepaskan perasaan-perasaan tak suka, benci, perasaan kesal, perasaan-perasaan rasa dendam, benci, maka akan segera kembalikan kepada Allah. Dan inilah kekuatan. Bila kita boleh buang segala perasaan-perasaan sedih, kesal, benci, dendam, perasaan-perasaan kita rasa, perasaan yang kita kata negatif tadi tu, kita buang tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak buang yang tu, maka inilah dia kekuatan. Inilah dia tenaga. Inilah tenaga, kekuatan yang ada pada orang beriman, sehingga ia menjadi seorang yang kuat. Dia bertambah kuat. Makin dia uji, makin kuat. Macam kita lah kan, pergi masa PMR, SPM, SRP, PT3 kan, PT3 kan, LCE dulunya kan. Uji, lepas masuk SPM pula. Uji, lepas masuk kan, matrikulasi pula, ataupun perayu. Uji lagi, lepas masuk pada first degree. Uji, lepas kan. Makin lama makin tinggi. Begitulah. Tapi ketinggian kita berhadapan dengan ujian tadi bukanlah dengan kita tak ada harta, dapat harta. Sakit, sihat, bukan sihat. Bukan dapat harta, bukan dapat kerja, tapi sabar. Kita boleh sabar. Itulah kejayaan dia. Itulah kejayaan dia. Ini kita nak kena rasa. Allah akan menghadiahkan kepada kita beberapa perkara. Antaranya istimewa, perkara yang istimewa kepada orang yang sabar ni, Allah akan bagi kepada dia apa dia? Yang pertama sekali, Allah akan bagi pahala tanpa batas. Tak ada batas balasan pada orang yang sabar. Terputus sikit Maka Allah akan bagi satu yang istimewa. Apa dia yang istimewa? Yang pertama sekali, pahala tanpa batas. Yang pertama, Allah bagi ganjaran orang sabar ni, bukan dia dapat harta setakat yang sikit kecil-kecil tu. Sihat, sakit jadi sihat kan, dapat apa yang dia nak tadi. Tapi Allah kata apa dalam surah Az-Zumar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, sesungguhnya orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu ialah orang-orang yang akan dipenuhi, diberikan kepada mereka kan ajar dan pahala. Ajrahum bighairi hisab, tanpa ada batas. Maksudnya lagi banyak kesabaran ni, lagi banyak kita sabar. Pakai tudung, pakai tutup aurat kan, menutup aurat betul-betul. Maknanya kalau boleh yang tidak boleh nampak dalam, tidak yang nipis. Tidak nampak tubuh badan kalau perempuan tidak nampak tubuh badan, kita lebih besarkan sikit. Kemudian tidak terlalu striking sangat sampai semua mata laki-laki nak tengok kat kita kan, ataupun kita pakai sesuatu yang menyerupai kan. Maksudnya aurat kita tu nampak macam tudung, tapi aurat kita nampak contohnya. Jadi kita jaga. Kalau kita ikut, mungkin orang kata ini old fashion, ni tak ikut fashion ni. Ini masa zaman budak-budak dulu pakai macam ini, bukan zaman dah kerja, maka dah universiti kan. Nak pakai tudung, nak tutup aurat kan, contoh kan. Pakai ni macam pakai guni, makan sarung guni, tak maulah. Macam pakai telekung, pergi mana-mana pakai telekung kan, gitu kan. Tak ikut apa? Tak ikut fashion kan. Jadi orang yang boleh sabar tu, pahala dia sentiasa meningkat. Kan? Dia pakai berapa lama? 24 jam? 34 jam? 44 jam? Dia pakai, selagi dia pakai, Allah bagi dia sabar. Panas kan, kalau yang nipis tu tak panas, angin masuk. Kalau yang pakai yang tak nipis tu mungkin
Angin nak masuk susah, kita panas, tapi kita pakai sabar. Yang laki-laki pun sama, tutup aurat. Laki-laki pun sama, nak berdakwah, berjihad ni bukan senang. Nak bersama dengan masyarakat, kadang-kadang malam-malam, kadang-kadang siang-siang, awal-awal pagi, kan. Letih lah badan, letih lah, tapi kena sabar. Sakit lah, tapi kena sabar, kan. Bighairi hisab, ajrahum bighairi hisab. Ajar, pahala yang tidak ada batas. Allah bagi sabar ni, pahala tidak ada batas. Kemudian yang kedua, istimewa orang yang sabar ni ialah dia sentiasa bersama Allah. Allah sentiasa memerhatikan dia, melihat dia dengan khusus. Bila dia sabar, Allah SWT memperlihatkan dia dengan satu pandangan, kita gambarkan tadi, yang khusus. Dia bersama dengan dia. Wasbiru, kata Allah. Wasbiru, Allah firman, bersabarlah kamu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi kita susah-susah, musibah-musibah, kan, apa kita kena buat? Sabar. Allah firman apa? Wasbiru, bersabarlah kamu. Kamu bersabarlah, sabarlah. Allah memang Allah uji A, B, C, D, tapi sabar. Allah bersama kamu. Bila kita sabar, maka Allah bersama kita. Maka orang yang sabar ni, bila Allah bersama kita, apa dia? Maka jadi dia orang istimewa. Orang yang istimewa, orang yang Allah mengambil perhatian padanya, orang yang khusus, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan apa? Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka pada jalan Allah. Dia duduk atas jalan Allah, orang cela dia, orang uji dia, orang boikot dia, orang fitnah dia, macam-macam orang buat kat dia. Mungkin hartanya dirampas, mungkin namanya dicela, difitnah, mungkin dia berada keadaan diboikot, tapi dia berada di atas jalan fi sabilillah, jalan Allah, kan? Maka mereka tidak lemah, kan? Dan mereka tidak lesu. Dia tidak sedih dan tidak lesu, tidak sedih, tidak lesu. Wa ma dha'ufu wa mastakanu, dan tidak pula menyerah. Jangan menyerah. Kita mentang-mentang lah semua orang tak nak, semua tak bersama dengan kita tak ikut arus, dia orang ikut arus, kan. Allah gambar apa? Mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi sedih, mereka tidak menyerah kepada musuh tadi. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat-sangat sayang, cinta kepada orang yang apa? Orang yang sabar. Siapa yang sabar, Allah cinta kat dia. Allah cinta kat dia, Allah sayang kat dia. Kita bayangkan kalau kita orang Johor, Sultan Johor sayang kat kita, sayang kat kita. Apa kalau Sultan Johor sayang kat kita, katakan kita orang Johor, orang Sultan Johor sayang kat kita, kan. Dia datang rumah kita, kan, dia mesti bagi sesuatu, bawa hadiah. Hadiah pula bukan murah-murah. Kalau jam, bukan jam cokia-cokia tu, jam yang betul-betul jam, kan, yang originalnya, yang mahal sebagainya. Sultan, kan, dia bagi. Kalau nak jumpa saya, kan, if you want to see me, dia kata, just give me a call or ring the bell, bagi mesej, saya akan pergi. Sultan sayang kat dia, dia pergi. Jadi bayangkan kalau Allah sayang kat kita, apa Allah akan bagi kat kita? Oi, luar biasa. Luar biasa. Jangan nampak dunia. Allah bukan nak bagi dunia, Allah nak bagi yang lebih baik daripada dunia. Yang keempat, istimewanya orang-orang yang bersabar ini, Allah akan masukkan syurga, masukkan di dalam syurganya. Dan bila masuk syurga, malaikat akan ucap pada dia salam. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surah Ar-Ra'd. Salamun alaikum bima sabartum. Kedamaianlah, selamatlah, sejahteralah kamu sebab kamu telah bersabar. Jadi orang bersabar ni, dia masuk dalam syurga, malaikat akan ada special ucapan pada dia, ataupun special, kita kata salam pada dia. Sejahteralah kamu, bahagialah kamu, sebab kamu telah bersabar. Maka alangkah indahnya tempat mereka yang terakhir. Fa ni'mal uqbad dar.
maka itulah tempat terakhir. Orang yang sabar terakhirnya apa? Berada dalam syurga Allah. Itu orang sabar. Yang Allah gambarkan. Dalam syurga Allah, masuk tu, malaikat ucapkan ahlan wa sahlan. Kalau kita hari ni kan, diucapkan terima kasih sekian kan. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia diucap kan. Yang berhormat sekian Datuk Seri Tan Sri kan. Dekat syurga orang bersabar dia ada dia punya special title dia. Orang yang bersabar ni special dia. Dan kemudian Allah akan menghantarkannya menjadi orang yang sukses. Orang yang sabar, maka orang itu akan berjaya. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di surah Al-Imran ayat 2. Ayat ni bagus. Kalau kita ada saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita yang nampak diuji sebagainya, kita boleh hadiahkan ayat ni pada dia. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ni tuan-tuan guru kita ajar. Bacakan kat dia 5 kali, 10 kali, 17 kali, 100 kali baca. Katakanlah anak kita ni dia sedang diuji dengan ujian yang susah, ataupun suami kita, ataupun isteri kita kan diuji dengan ujian yang susah, mungkin ada satu masalah, maka kita hadiahkan dia. Kita baca ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kita bacakan ayat ni. Ni tuan-tuan guru kita ajarlah. Jadi kita baca dalam hati kita, ke lidah kita baca, kita niatkan pada dia. Maknanya kita niatkan kita sedang memberi nasihat kat dia, sedang mendoakan dia supaya sabar, supaya perkuatkan sabar, supaya dia sentiasa bersiap sedia kan. Jadi kita doakan dia. Jadi ayat ni kita baca, kita hadiahkan pada siapa-siapa. Ini tuan-tuan guru kita adalah kan. Saya pernah sekali berhadapan dengan satu masalah kan, dengan seseorang. Maka dia kata bacakanlah ni, hadiahkan kat dia. Kita hadiahkan Fatihah gitu kan. Bacakan. Mudah-mudahan doa kita minta pada Allah. Kita minta pada Allah, tapi kita tunjuk kepada dia lah, kita hajat kita supaya Allah bantu dia lah, supaya dia sabar, kuatkan sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru, wahai orang beriman bersabarlah kamu. Wasabiru, dan perkuatkan kesabaran. Warabitu, dan kamu bersiap sedialah untuk buat satu yang lebih besar lagi. Bersiap sedia. Warabitu ni ikatkan diri kamu untuk buat lebih besar lagi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi orang yang sabar ni Allah bagi kejayaan. Jadi kena sabar. Allah bagi kejayaan. Kemudian yang keenam, Allah SWT memberikan keampunan dan pahala yang besar. Jadi orang sabar juga Allah bagi keampunan. Innal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir. Subhanallah. Innal ladzina sabaru, sesungguhnya orang yang beriman itu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka itu akan mendapat keampunan daripada Allah, dan mereka akan dapatkan pahala, ganjaran yang besar. Jadi orang bersabar ni luar biasa Allah bagi. Luar biasa. Allah ampunkan dosa dia, Allah bagi ganjaran ke dia, Allah bersama dengan dia, Allah tolong dia, Allah beri kejayaan kat dia. Apa? Sabar ni. Apa yang dia buat, Allah bagi susah dia sabar. Allah bagi sakit dia sabar. Allah bagi dia satu kepayahan, dia sabar. Allah bagi satu ujian, dicela, dihina, dia sabar. Sabar. Dia kata apa? Innalillah, semua ni daripada aku ni, daripada Allah. Innalillah, aku ni milik Allah. Nikmat ni pun milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Allah sedang uji aku. Allah ambil nikmat ni sikit-sikit ni. Allah ambil musibah, jadi musibah ni. Maka kita sabar. Jadi sebab itulah kalimah istirja' ini, kalimah ini sebenarnya kalimah yang akan membawa kepada kebahagiaan kepada kita. Kebahagiaan kepada kita. Kalimah akan yang menjadikan kita ni daripada sedih jadi gembira. Daripada sedih menjadi gembira. Kalimah ni luar biasa.
Maka apabila musibah itu menjadi nikmat, musibah menjadi nikmat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata ketika berada di Madinah, dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku mudah Allah bagi mudah daripada banding kat Mekah. Mekah kan susah, macam-macam payah. Ujian di Mekah ni hebat, ujian akidah ni hebat. Ujian dah ada daulah ni dia senang sikit, dah ada negara Islam ni. Maka Sayyidina Umar kata apa, ya Allah, kenapalah kami ni tidak diuji macam dulu, contohnya kan. Dulu zaman Nabi dulu susah ujian. Zaman Umar, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, meninggalkan kami wafat, maka Allah uji kami dengan dunia. Allah uji kami dengan dunia. Dunia datang satu dunia datang. Jadi Rasulullah SAW ni dia punya mukjizat Nabi lah. Kita kata barakahnya, karamahnya, mukjizat Nabi kan, kehebatan Rasulullah SAW tu, kehadiran Nabi bersama sahabat, dunia tak datang. Tetapi kata saya Aisyah, ketika Rasulullah SAW dah wafat, Nabi wafat, maka sahabat-sahabat diuji dengan dunia. Mula mewah, mula senang, mula sekian-sekian. Dah ada daulah, dah ada negara. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata apa? Wahai dunia, kalau kau nak datang, jangan datang pada Ali, datanglah pada orang lain. Dia cakap pada dunia. Sebab apa? Dia jadi khalifah. Dia jadi khalifah. Kesenangan, kemewahan. Wahai dunia, jangan datang pada Ali, datang pada orang lain. Pergilah pada orang lain, jangan datang pada Ali. Dunia datang pada Ali. Jadi sebenarnya kata Sayyidina Umar, ya Allah, adakah kau dah lupakan aku? Umar kata, kenapa? Sebab dah tak ujian dah tak ada dah. Ujian dah kurang lah banding dengan ketika di Mekah, ujian dah kurang. Kenapa? Ujian itu satu nikmat. Sahabat rasa nikmat, ujian tu nikmat. Tanda Allah nak naikkan darjat kita, tanda Allah nak ampunkan dosa kita, tanda Allah nak menjadikan kita ni dekat dengan dia, tanda Allah mencintai kita, tanda Allah sayang kita, dia bagi ujian. Bukan Allah bagi ujian tu tanda Allah tak suka kita, bukan. Orang beriman, Allah bagi ujian, tanda Allah sayang dia. Nampak tak? Allah sayang kat kita, sebab tu Allah bagi ujian. Akhir zaman ni lagi banyak ujian, lagi banyaklah kasih sayang Allah nak bagi ke kita, bandingkan orang-orang yang duduk dalam negara Islam yang dah ada dulu. Kan, dalam negara Islam dah ada sampai lalai semua, leka, lara, jauhkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup mereka sebab diberikan kemewahan. Kita ni Allah uji dengan kesusahan sebab Allah sayang kita. Itu tanda Allah sayang kita. Tanda Allah nak beri kepada kita ganjaran. Tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan darjat kita. Tanda Allah nak bagi syurga kepada kita. Dan tanda Allah nak memberikan malaikat-malaikat mengucapkan salam kepada kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kita tengok musibah ni jangan tengok dengan kacamata kehilangan dunia, tengok dengan kacamata iman. Sebab tu sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Allah, aku sabar ya Allah, aku sabar ya Allah. Kita membaca, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita baca pada diri kita sendiri. Bila kita timpa musibah kan, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada doa dia baca. Saya doa kita akan ada besok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita rasa macam kita rasa keluh kesah lagi, gelisah lagi, rasa takut lagi, nak merajuk lagi, rasa macam-macam lah yang negatif-negatif ni. Kita membaca, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita baca ayat tu pada kita. Wahai orang beriman, kita beriman. Ya ayyuhallazina amanu sabiru, bersabarlah, wasabiru, kuatkan sabar, warabitu, dan persiapkan diri kamu. Rabitu, ikat diri kamu, persiapkan diri kamu dengan apa? Dengan kekuatan supaya kamu boleh berjuang, supaya kamu boleh meneruskan ibadah, ubudiyah, meningkatkan lagi perjuangan. Warabitu, wattaqullah, takutlah dengan Allah.
Takutlah murka Allah. Ni kita sedang diuji ni. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Mudah-mudahan kamu. Ni surah Al-Imran ayat 200. Jadi bila kita lepas sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un tu, kita rasa masih lagi gelisah, masih lagi rasa tak kuat, tak sabar sebagainya, kita membaca ya ayyuhallazina amanu. Kita ayat tu Allah sedang bercakap dengan kita. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, isbiru wasabiru warabitu. Kita baca pada diri kita sendiri. Kita ingatkan diri kita sendiri. Sabarlah, kuatkan sabar, kuatkan sabar. Warabitu, dan ikat diri kamu, persiapkan diri kamu dengan kekuatan untuk berjihad fi sabilillah. Wattaqullah, takutlah Allah. La'allakum tuflihun. Tak payah cakap kat orang, cakap kat diri kita. Cakap kat diri kita sendiri. Kita baca, kita ulang-ulang. Kan? Maka akhirnya musibah akan menjadi nikmat. Musibah akan menjadi nikmat. Bayangkan, bencana jadi nikmat kepada orang beriman ni. Ini hebatnya kalimah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hebatnya kalimah yang Allah ajar kat kita ni. Kenapa? Musibah tu jadi nikmat. Hati rasa seronok, sayang, rasa bersama Allah. Walaupun fizikal kita, dunia kita mungkin Allah uji, Allah ambil satu-satu yang kita sayang tadi. Maka jadilah dia menjadi nikmat kepada kita, mengubah bencana menjadi satu peluang. Bencana tu menjadi satu peluang, jadi satu kesempatan. Kenapa kesempatan? Inilah peluang kita nak dekat dengan Allah. Peluang kita dapat kasih sayang Allah lagi, nak dapat lebih sayang, Allah sayang lebih kat kita lagi. Inilah peluang untuk kita menaikkan darjat kita. Peluang kita untuk mendapat redha Allah, mendapat syurga Allah, mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Inilah peluang kita nak bersama Allah. Allah uji kita sabar. Allah uji kita sabar. Allah uji kita sabar. Kita semakin dekat-dekat dengan Allah. Ini peluang nak dekat dengan Maharaja. Tuhan ni Maharaja kepada segala raja dan kerajaan. Al-Malikul Mulk, raja kepada semua kerajaan. Ini peluang untuk kita mendekati Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha mentadbir, yang mengurus, yang berdiri dengan sendiri. Peluang untuk kita mendekati Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Peluang untuk kita mendekati Allah. Peluang. Maka jadilah musibah itu, bencana itu sebagai satu kesempatan, satu peluang. Bukan lagi satu yang sekadar hilang duit, sekadar hilang harta, sekadar hilang sesuatu yang kita sayang, menyedihkan, tapi satu peluang untuk kita dekat dengan Allah. Mengubah musibah itu daripada kesedihan menjadi satu kebahagiaan. Sedih jadi bahagia. Kenapa sedih? Kenapa bahagia? Sebab kita hilang duit, kita hilang benda yang kita sayang, tapi kita dapat Allah. Kita dapat mendekati Allah. Kita mendapat redha Allah, mendapat syurga Allah, mendapat ganjaran yang tak putus-putus. Apa lagi kita nak? Apa lagi kita nak? Kita dapat sesuatu yang mulia, yang agung, yang paling besar yang boleh dicapai oleh makhluk. Apa dia yang paling besar yang boleh dicapai oleh makhluk? Waridwanum minallahi akbar, zalika huwal fawzul azim. Waridwanum minallahi akbar, redha Allah itulah yang paling besar yang kita boleh capai. Zalika huwal fawzul azim, yang demikian itu adalah apa dia? Adalah kejayaan yang paling agung yang kita boleh capai sebagai hamba. Orang lain dapat harta banyak, orang dapat kesihatan badan kan, bulat-bulat kan, kuat, sihat, boleh lompat sana, lompat sini, terajang sana, terajang sini. Orang lain dapat nama, glamour, sebut nama, semua orang kenal. Orang lain dapat populariti. Orang lain dapat dunia apa yang ada ni, tapi kita dapat Allah. Maka kesedihan berubah menjadi satu kebahagiaan. Kesedihan berubah menjadi satu kebahagiaan. Jadi rupa-rupanya kalimah ini innalillah wa inna ilaihi raji'un mengubah daripada keburukan menjadi kebaikan, negatif menjadi positif. Lagi banyak Allah uji kita, lagi banyaklah kebaikan yang kita dapat. Ini yang kita nak kena sama-sama tengok dan lihat dalam kehidupan kita.
Dah pukul berapa ni? Saya tak ada jam. 11.20. Dah lebih masa dah jadi inilah yang kita kata, kita gambarkan suatu yang luar biasa. Kalimah ni, inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, apa yang ada pada kami semua akan pergi pada Allah, Allah akan ambil balik. Kan? Jadi kita kalimah menyerah diri kepada Allah. Kalimah baik sangka pada Allah. Kita baik sangka dengan musibah yang ada tu. Allah tak pernah menzalimi kita. Allah bukan nak bukan Allah nak binasakan kita, bukan Allah nak menghapuskan kita. Tapi Allah bagi musibah kepada orang beriman supaya dia meningkat, supaya dia lebih baik keadaan dia, supaya dia lebih hebat, lebih kuat di sisi Allah. Dan Allah bagi keredaannya, Allah bagi ganjarannya, Allah bagi kejayaan. Macam-macam Allah bagi ni orang yang sabar. Jadi maka jadilah mereka sabar. Jadi kita nak kena sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hari ni kita ada ayat kita boleh amal. Suratul Imran ayat 200. Baca. Kalau kita rasa gundah gulana, rasa negatif, rasa tak sihat lah, rasa apa semua, kita baca tengok ayat dia. Wahai orang beriman, bersabarlah kamu, isbiru wasabiru, sabarlah kamu, kuatkan kesabaran kamu, warabitu, perkuatkan, persiapkan diri kamu untuk berjihad, untuk ada besar lagi benda nak buat, banyak lagi benda nak buat. Wattaqullah, takutlah Allah, takwalah pada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi esok macam mana kita nak jadikan kalimah ini sebagai bahan tarbiyah kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan tengok esok macam mana kita nak menjadikan dia sebagai satu jalan untuk kita menjadikan dia sebagai satu tarbiyah, satu tarbiyah kepada kita, insya-Allah. Jadi ada banyak lagi ni. Istirja' ni penting. Istirja' ni huraiannya penting. Kenapa? Kerana kita akan berhadapan dengan kesusahan. Macam mana nak berhadapan dengan kesusahan ni kalau kita tidak bersedia? Kan, tak bersedia. Allah akan bagi ujian kat kita banyak, tapi ujian yang pertama yang kita boleh hadapi dengan iman tadi tu, itulah ujian yang paling besar tadi tu, yang mendekatkan dengan Allah tu. Lepas tu ujian jadi biasa. Jadi biasa. Kita meninggal anak seorang, rasa sedih, tapi lepas tu anak yang kedua, ketiga meninggal, kita dah boleh terima lah. Boleh terima. Sedih juga tapi boleh terima. Boleh terima dengan lebih terbuka lagi. Ini kata Nabi. Sebab tu kita nak kena bersiap diri untuk berhadapan dengan kesusahan, musibah. Dan bersiap sedia dengan iman, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim. Insya-Allah kalau kesempatan kita sambung besok. Kalau kesempatan doalah kita sambung besok. Kita akan tengok pula macam mana kalimah istirja' ini boleh menjadi sebagai bahan tarbiyah kita. Macam mana kita nak amalkan dia, macam mana nak mentarbiyah diri kita dengan kalimah ini. Yang tadi kita cerita tu dia punya hakikat dia punya pengertian dia, dia punya makna dia kan. Macam mana nak lakukan, macam mana kita nak buat supaya bila kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dia jadi bahan tarbiyah kita. Di akhir zaman ni kita kena tahu macam mana nak tarbiyah diri kita. Otak kita akan hanyut, tidak ada pegangan nanti kan. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa jami'al muslimin wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka 'afatan min kulli baliyah
ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرام يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا يا الله من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah tuan-tuan, tanpa sampaikan panjang-panjangkan apa yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan dia membantu kehidupan kita insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.